أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا عليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا يقينا صادقا دينا قيما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi yang penuh barakah ni kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat, diterima segala amal ibadah kita, diberikan kesempatan, kebaikan, ruang untuk kita teruskan lagi memanfaatkan detik-detik kebaikan-kebaikan yang kita boleh lakukan, dan supaya kita dapat jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak membawa kepada kebaikan. Dan seterusnya kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita pemeliharaan untuk terus melakukan kebaikan dan pemeliharaan untuk terus kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan insya-Allah kita berbahagia di dunia, berjaya di akhirat, dan kita diberikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa ta'ala, pagi ni dapat solat subuh berjamaah. Syukur, alhamdulillah. Rasanya tidur cukup, insya-Allah. Tidur cukup nah. Jangan tidur tak cukup sudah. Cukup. Tidur cukup, alhamdulillah. Ala kulli hal, walau apa pun kita lakukan, kita minta yang terbaik dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Pagi ini kita nak sambung balik daripada kitab 40 hadis jalan ke syurga, muka surat 24. Insya-Allah pagi ini saya sebagai dapat hadir. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita bermanfaat daripada kitab yang saya selalu bacakan di sini. Kita teruskan pada muka surat 24. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabruru wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, iaitu Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar namanya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati, satu ibadat umrah ke satu ibadat umrah yang lain, kafaratul lima bainahuma, dapat menghapuskan dosa antara keduanya, kedua umrah. Ada haji yang mabrur. Mabrur ni maknanya makbul, diterima. Laisa lahu jazaa'un, tiada baginya, bagi orang yang melakukan haji mabrur tadi itu, jazaa'un illal jannah, balasan selain syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah,
umrah dan haji. Satu ibadat daripada rukun Islam. Rukun Islam menunaikan haji dan umrah termasuk. Okey. Hadis ni senang saja kita. Nabi SAW nak bagi tahu di antara satu ibadat umrah ke umrah yang lain, habis, lepas tu besok kita buat umrah yang kedua. Maka yang pertama nak sampai kedua tu berapa minit, berapa jam, berapa hari. Di antara berapa minit, berapa jam, berapa hari tu, senggang tu, sini dengan sini, berapa lama tu, itu celah-celah tu keampunan daripada Allah. Allah bagi. Makna mengampunkan dosa kita, dan dosa yang disebut di situ dosa kecil. Dan dosa kecil itulah selalu orang duk buat dan kita tak sedar. Dosa besar jarang-jarang, kadang-kadang, kan? Tapi mungkin tak dah, mungkin tak langsung, mungkin tak buat langsung. Tapi yang kecil ni selalulah kita kata tanpa kita sedar ataupun kita tak sedar, di mana jua kita berada, pagi, petang, siang, malam, boleh jadi kita melakukan dosa-dosa. Itulah ibadah umrah dengan ibadah umrah tu. Kalau ibadah yang pertama umrah ni, kita nak buat ibadah umrah yang kedua pula dalam masa lepas tu, dalam masa 4 jam, maka 4 jam itulah kafarah. Kalau dalam masa 2, itulah kafarah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati, ada package menawarkan 2 umrah bimbingan serta bimbingan. Okey, tak apa, kita buat atau buat. Mesti masa senggang tak banyak, mungkin 1 hari 2 hari. Okey, ada 3 bimbingan. Semenjak kita duduk situ, 3 bimbingan, kita buat 3 kali umrah, tak apa. Maka di antara 1, 2, 3 ni senggangnya mungkin tak lama, maka kafarah pun banyak itulah. Yang terakhir ni, yang terakhir ni, lepas tu kita nak kena kita. Lepas tu bila pula kita nak pergi buat umrah? Mungkin tahun depan, mungkin setahun sekali lagi, mungkin tak tahu bila ada duit kita nak pergi. Maka jarak di antara tu adalah kafarah dari dan dirahmati Allah. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi orang yang langkah kaki dia untuk menuju ke mana? Ibadah. Ibadah apa hari ini? Ibadah umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Dan sabda yang buat haji ni musim haji lah. Ada 2 kategori. Satu haji yang tak mabrur. Haji yang mabrur ni diterima, haji yang tak mabrur ni wallahu ta'ala a'lam. Nama sahaja buat, tapi ganjaran dia wallahu a'lam. Mungkin kalau Allah Ta'ala terima jadi mabrur, kalau Allah Ta'ala tak terima, faham-fahamlah, kan? Jadi tunai tanggungjawab lepas. Macam kita solat, alhamdulillah, rukun syarat dia semua terbaik. Allah Ta'ala terima ke tak? Kalau Allah Ta'ala terima, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tak terima, masya Allah. Maka haji mabrur diterima. Maka jawapan orang yang buat haji mabrur, jawapan dia syurga. Langkah kaki dia adalah langkah kaki menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana buat ibadah haji ni banyak kos, banyak tenaga, banyak kedrat, orang panggil. Elok time sihat, tak kira tua, tak kira muda. Time sihat, pergilah. Kalau tak sihat,
sukar. Tahu, kalau tak sihat, masalah. Sebab perbuatan ibadah haji dan umrah kesemuanya sedia maklum. Okey, hadis yang kedua, kita tengok dekat bawah tu. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah qila wa ma birruhu qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Ni sedikit penambahan. Radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur, yang kita sebut tadi itu, tiada baginya balasan selain syurga. Tak ada jawapan lain lah melainkan syurga. Syurga yang terbaik. Sesuatu yang mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Berkaitan dengan apa? Isi syurga tu yang macam mana. Nama syurga kita dengar, tapi isi syurga tu macam mana? Macam mana nikmat di dalam syurga, macam mana keadaan syurga, keluasan syurga, macam mana, itu kita tak terbayang. Hebatnya yang Allah Ta'ala bagi. Di sudut perasaan, di sudut fizikal, semuanya tak sama. Cuba bayangkan tuan-tuan, orang yang perit sebelum masuk syurga, dia perit hidup di dunia, kemudian masuk syurga, keperitan tadi itu hilang, seolah-olah macam tak pernah rasa. Cuba bayangkan macam mana situasi macam tu. Di dunia kita tak pernah jumpa. Kita perit, teruk, struggle, lepas tu kita masuk satu tempat, hilang habis, tak ingat dah sebelum tu. Ada? Shopping mall, tak. Kalau kita sakit, go topa tu lah, berjalan jengkek agak lah masuk dalam shopping mall pun. Kan? Kok masuk shopping mall, gout tadi hilang serta merta. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada. Okey nah. Seronok macam mana pun atas dunia ni, kalau sakit tetap sakit. Tapi dalam syurga, sakit perit macam mana pun hidup sebelum tu di dunia ataupun di padang mahsyar, bila masuk saja syurga, seolah-olah macam tak pernah rasa. Kalau orang tanya waktu tu, kamu rasa apa perit? Dan memang pun ada dalam hati sebelum ni kehidupan. Bukan dia bohong, tapi hilang. Sebab apa? Nikmat syurga yang Allah bagi tu sudah menjadi satu ubat bagi dia yang luar biasa. Neraka pun sama. Kalau di dunia hidup dengan semewah-mewahnya, dan sebelum tu hidup semewah-mewah lah. Kira orang kata tak ada mewah lah, melainkan mewah yang dia kejapat. Masuk dalam neraka, bila disoal, pernah tak rasa hidup seronok? Sebab apa? Azab neraka, perit neraka, wal'ayazubillah, menghilangkan dia punya minda perasaan dia berkaitan dengan nikmat yang dia pernah dapat. Bahaya. Syurga pun sama, neraka pun sama. Okey, kita tengok. Jadi haji mabrur ni jawapan dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga itulah kita kata the last dia punya perjalanan kita daripada dunia ke sana, masuk dalam syurga, kecapi nikmat di sana, khalidina fiha, kekal. Dia ditanya, apakah kebaikannya? Kebaikan daripada haji mabrur tu. Di antara dia apa dia? It'amut ta'am wa tibul kalam. Apa dia? It'amut ta'am, jamu orang makan, dan yang kedua cakap. Kan kita duduk tengok kan,
Itulah dia asas daripada ibadah haji, ibadah umrah yang akan diterima oleh Allah. Antara asas dia dua benda ni yang penting. Selain daripada kedudukan tempat, keadaan yang hebat gandaan dia. Di Mekah saat lagi kita tengok gandaan dia berapa, di Madinah gandaan dia berapa. Kalau kita tengok di sana, itulah rahsianya. Kenapa kita heran, kenapa orang suka buat kenduri sabil, dia panggil jamu orang panjang tu, cuma semua. Sagi kita tengok dia buka bonet belakang tu, macam-macam kita kata. Nikmat rezeki. Kenapa? It'amut ta'am, Nabi kata kebaikan yang boleh mengundang haji mabrur, umrah yang terbaik yang diterima, maka tidak lain dan tidak bukan salah satu amalan dia selain daripada banyak-banyak amalan, maka amalan dia it'amut ta'am, bagi orang makan. Bagi orang makan ni tak perlu banyak-banyak. Kita bagi buah kurma. Dan tuan-tuan pun sendiri yang pernah pergi ibadah haji umrah, masuk dalam Masjid Nabawi, dalam masjid haram, ada sudut-sudut dia. Kalau time orang buka puasa, Masya Allah, tabarakallah, makan semua beri dalam keadaan yang percuma. Itu semua sumbangan orang-orang yang nak buat. Betul tak? Itu kenapa? Itu di antara amalan-amalan. Dan kita kena utamakan memberi orang makan sekadar apa yang kita boleh berikan. Oleh kerana itu, kalau pergi buat ibadah haji, buat ibadah umrah, bawa duit banyak-banyak. Jangan duk bawa cikit-cikit. Bawa duit banyak-banyak. Tujuan dia buat apa? Tujuan dia bukan nak suruh shopping banyak. Tujuan dia adalah nak berinfak banyak. Cara nak infak macam-macam. Dan tuan-tuan, pergilah waktu mana pun nak infak, bagi ada orang, mesti orang akan ambil. Jadi maksudnya kita pergi tengok ada. Bila banyak mana pun kita letak kat situ, lebih-lebih lagi orang yang daripada negara lain, kita Masya Allah, tabarakallah, sekejap saja semuanya diraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meraikan kebaikan orang yang bagi makan tu, supaya orang-orang yang ada di sana menerima dengan senang hati, tak ada pun rasa dihina dan seumpamanya. Tak ada rasa kalau aku ambil ni malu ke apa, kata tak. Sebab apa? Itu kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian yang kedua, cakap baik. Tibul kalam, cakap baik. Itulah kalau cakap rafas, cakap mengarut, tuan-tuan tahu kan, aku tak mau main dah bumi ni, contoh kan. Dia diuji sedikit ketika buat ibadah haji umrah, lepas tu dia marah, tak mau main dah. Memang betul, orang yang cakap macam tu, lepas tu dia tak diizinkan oleh Allah untuk pergi ke sana. Masa dia pergi haji dalam keadaan percuma, orang sponsor percuma. Okey, bila dia sampai dekat sana, Allah Ta'ala mula ujian dia. Bukan tak ada, lambat sikit, jadi nak kena susah lah semua. Perjalanan tu menyulitkan sampai balik. Akhirnya tak mau main dah. Jawapan dia macam tu, tak mau datang dah. Maka memang Allah Ta'ala menyahut seruan dia, permintaan dia, tak mau datang. Memang dia tak datang dah lepas tu. Walaupun ada orang nak sponsor, tak boleh nak pergi. Nampak tak? Maksudnya itu adalah merupakan keizinan daripada Allah. Kena jaga cakap. Kan kita pun dalam ni, kalau hak dalam ni cakap pelik-pelik pun dah sudah. Kan contoh, kita duduk di tepi. Kan bangsa-bangsa lain macam-macam, kita duduk, bau ketiak dia, Masya Allah, tabarakallah, aromanya luar biasa dalam hati kita, Allah, busuknya dia ni. Confirm tuan-tuan. Lepas tu dia akan jumpa orang macam tu je dalam hidup dia semasa di sana.
Penat no. Pergi cerak tu, besok pun pergi. Cakap lagi, maka istighfarlah pada ketika itu. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Bukan ada apa-apa dalam hati. Ya Allah, baunya dia ni tak mandi berapa hari. Sebanyak mana dia duduk di situ, kebanyakan dia akan berjumpa orang macam tu. Dia pergi cerak sana pun macam tu, pergi cerak tu macam tu, pergi sana pun macam tu. Melainkan dia kena beristighfar. Lalu dia kelang kabut lah pergi kat cerita kat orang. Aku kenapa? Ya Allah, aku tak tahan lah. Aku sembahyang pun sembahyang tepi orang macam tu. Cuba bayangkan, tidak lain dan tidak bukan beristighfar. Itu benda kecil saja. Sebab apa? Sebab di sana latihan jasmani, tarbiyah dalaman ruh dan juga tarbiyah jasmaniyah luaran. Itulah namanya ibadah haji dan ibadah umrah. Kalau di antara dia nak tunjuk di sini, it'amut ta'am, latihan rohani, dan tayyibul kalam juga adalah sama. Okey, kita tengok dekat keterangan tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala muka surat 25, Allah Taala menjadikan Kaabah sebagai tempat perkunjungan orang ramai dan tempat aman sentosa. Itulah kiblat kita, Kaabah. Cerita berkaitan dengan perjalanan Kaabah itu dan pertukaran arah Kaabah, yang mula-mula Baitul Maqdis, lepas tu ke Kaabah tu, boleh tengok dalam surah Al-Baqarah. Ada cerita di sana, kontroversi sikit berkaitan dengan pengalihan kepada isu kontroversi, sehingga tuhmahan kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, dan juga di sana ada kekeliruan yang timbul. Akhirnya tuntas dengan menyatakan Kaabah adalah apa dia? Adalah kiblat orang Muslim. Jangan gusar, jangan peduli apa orang nak kata. Maka itulah kiblat kita yang mana disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiblat kita adalah Kaabah, adalah sebagai arah untuk kita menghadap ke sana. Okey. Teruskan, bagi menzahirkan lagi kemuliaan Kaabah itu, Kaabah yang ada hari ni, Kaabah yang ada hari ni nampak comel cantik lah. Pada peringkat asal Kaabah tu bumbung pun tak ada. Kiswah tu, kelambu tu nama dia kiswah. Kita apa makna kiswah, orang akan faham. Kiswah tu adalah Kaabah, kiswah Kaabah. Kain hitam yang duk selimut dia tu, itu kiswah, kain Kaabah. Jadi kiswah tu pun pada asal dia tak ada. Maka zaman datuk-datuk nenek moyang Nabi lah berubah sampai hari ni macam tu. Dia secara umum, dan Kaabah pernah diroboh, dan Pak Anak Kaabah pernah roboh kan, disebabkan banjir, kemudian dibina semula. Jadi asas dia, kalau disebut dalam riwayat, asas Kaabah Adam alaihi salam, asas dia kan oleh Nabi Adam, dan membina dia adalah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, secara umumnya macam tu. Okey, itulah Kaabah. Okey, teruskan. Allah bagi menzahirkan kemuliaan Kaabah, Allah jadi kenapa Allah Ta'ala sebut Baitullah? Baitullah maksudnya rumah Allah. Kan ada lagu nasyid Baitullah, kan? Lagu lama punya, ke Baitullah, kan? Rumah Allah. Kenapa dinisbahkan Kaabah itu rumah Allah? Itu menunjukkan kemuliaan Baitullah, rumah Allah, kerana kemuliaan masjid tersebut.
Bukan nak menunjukkan itu rumah Allah Ta'ala macam kita ada rumah tu, bukan. Itu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disandar kepada hamba Allah? Memang betul kita hamba Allah. Kemuliaan kita sebagai manusia, itulah hamba Allah. Okey. Jadi Kaabah itu disebut Baitullah. Asas utama kesatuan umat Islam, lebih lagi dalam ibadah solah menghadap kiblat dan ibadah umrah dan haji, semuanya kena pergi ke sana sebagai lokasi yang utama. Okey, teruskan. Orang yang dapat sampai ke sana akan rasa terharu, bersyukur dan air mata akan selalu mengalir kerana merasai kasih sayang Allah dan diraihkan sebagai tetamu Allah. Memang betul tuan-tuan. Duduk di sini kita buat praktikal, kita tak nampak sangat. Sampai di sana, sekeras mana hati kita pun bila kita sampai di sana, first kali kita sampai, kita tengok dan ada doa, tengok Kaabah, kita tengok, Masya Allah, kita renung, maka dia akan tersentuh hati kita. Bagi orang-orang yang nak menjiwai. Tapi kalau hati tak menjiwai, masuk, tak ada apa pun, dia memang tak rasa macam kita kata senang contoh, dia kena ada rasa macam sejuk seram, sejuk panas tu seram dekat belakang tu, semua tu perasaan dalaman tu ditimbul, dia boleh mengalir air mata tu, itu yang terbaik. Kalau tak, aku dah pi banyak kali, aku tak ada rasa apa pun, biasa ajalah. Maka jangan duk sembang gebang macam tu, kena cek balik hati tu, adakah hati kita hidup ataupun mati. Itu saja. Wal'ayazubillah. Okey, teruskan. Nabi Allah Ibrahim akan mendapat saham pahala setiap orang yang berkunjung ke sana bagi melakukan umrah dan ataupun haji. Masya Allah. Dan Nabi Allah Ismail, orang yang membina bait Kaabah tadi, dan ibadah yang dilakukan dengan asbab mereka itu. Nabi Allah Ibrahim adalah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27. Surah Al-Hajj ni istimewa sikit tuan-tuan. Surah Al-Hajj ni surah yang turun dalam semua keadaan. Itu special daripada surah-surah yang lain. Kedudukan surah Al-Hajj ni, dia contoh surah Al-Hajj ni diturun pada ketika dalam ayat-ayat dalam tu ada diturun ketika musim panas, musim sejuk, siang, malam, apa? Semua ada. Dan hadir. Semua ada. Kalau ayat-ayat ataupun surah-surah lain kadang-kadang diturun dalam keadaan musafir. Yang tak musafir tak pernah diturun dalam surah tu. Ada kadang-kadang diturun waktu malam, siang tak diturun. Tapi ada ketikanya ayat-ayat diturunkan ketika musafir, ada ketikanya tidak musafir. Ada ketikanya malam, ada ketikanya siang. Ada dia punya keistimewaan penurunan surah Al-Hajj. Kita tengok, wa azin fin nasi bil haji, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, yaitu karijalan, nescaya mereka akan datang ke rumahmu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Memang betul. Dulu orang naik unta, naik kuda. Sekarang ni orang mai ke Mekah untuk menyelak ibadah haji dan umrah dari pelosok dunia ke semua. Dulu pun sama, cuma saja. Hari ni kita tengok orang datang ke sana dengan pesawat, betul? Dengan kapal air, laut, dengan kayuh basikal pun ada. Masya Allah, tabarakallah.
Wah, langit semua apa semua tu, yang mana selagi mana boleh sampai, itulah dia kelebihan yang Allah Ta'ala bagi bumi Makkatul Mukarramah dengan ibadah. Itulah kemuliaan. Teruskan. Orang yang pergi menunaikan haji dan menjaga tutur katanya dengan tidak bercakap kotor, bertengkar dan tidak berbuat kejahatan, maka akan keluarlah dosa-dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahir. Ini kelebihan ni disebut dalam hadis yang lain. Jadi orang buat haji, buat umrah, selain daripada dia buat ibadah tu, dia kena jaga mulut dia yang paling utama, perbuatan zahir dia lain, jangan duk cakap benda-benda yang mengarut, yang kata kat orang, yang keji orang, yang apa, yang hina, yang apa-apa saja yang tak elok. Kecil walaupun tak besar, tapi kecil tetap tak boleh, kena jaga, barulah boleh apatah lagi di sana dalaman yang kita sebut tadi pun latihan. Supaya apa? Bila kita pergi ke sana beberapa hari, kita jaga mulut, jaga hati, tak sangka buruk, kita balik itu macam itulah kita kena bagi jadi. Barulah kita jadi insan yang terbaik. Hari ini akibat orang berkelahi, akibat orang marah, akibat tak tegur siapa, akibat apa dia? Kesan daripada mulut kata. Dia, kita tak suka kat dia, kita maki dia. Itu semua perbuatan-perbuatan yang tak layak bagi seorang Muslim. Kenapa? Kerana perbuatan itu merosakkan hubungan sesama Islam. Kenapa? Al-Muslim akhul Muslim. Kita dengan orang Islam lain semuanya bersaudara. Saudara boleh tak berkeli-berkeli, bertengkar, kata macam tu? Tak boleh. Kalau tersalah, kalau tak minta maaf, buat ibadat penat-penat sampai di akhirat nanti habis dapat kat dia. Jadi orang kata jadi orang muflis. Orang muflis di akhirat tak macam di dunia. Boleh lagi pusing sana pusing sini, tapi di akhirat sana muflis maknanya amal ibadat yang kita buat di dunia ni penat, habis duit banyak, tenaga banyak, sampai kat sana kena agih dekat orang percuma aja. Bukan setakat tu, kalau tak cukup, dosa dia tu metak atas kepala kita. Reba dia panggil. Wal'ayazubillah. Minta lindung. Terus. Masjid Haram diganda oleh Allah Ta'ala 100,000 kali ganda. Mi'atu alfin bahasa Arab. 100,000 kali ganda. Cuba bayangkan. Satu saja. Ni bagi botol yang ni. Sedekah. 100,000. Sembahyang 1-2 rakaat 100,000. I'tikaf, nawaitul i'tikaf, duk macam tu saja dapat, masya-Allah tabarakallah. Tengok ada najis tepi tu, bukan najis, kotoran, ambil 100,000. Cuba bayangkan tuan-tuan, setiap inci detik apa kita buat sana. 100,000 tu umur kita sampai tak 100,000? Itu sudahlah kita kata. Kalau rumah kita sampai 100,000 tak apa. Ni rumah kita pun tak sampai 100,000. Satu je kita buat. Cuba bayangkan. Allah nak bagi kepada kita luar biasa. Tu untuk buat apa lagi? Bawa duit banyak-banyak. Kalau kita nak baca Quran banyak-banyak, mungkin kita tak larat, mungkin tak habis. Maka senang saja, sedekah tu dah. Itu yang paling senang. Tapi sukar juga. Sebab apa nak kena buat keluar duit banyak? Ingat, duit itu buat keluar, nanti Allah Ta'ala akan ganti balik. Bawa duit banyak-banyak, lepas tu jangan buat balik dah. Habiskan di sana. Hak di sini ada lah. Bukan nak suruh bawa pergi semua. Bawa untuk sekadar berbelanja. Okey, teruskan. Dan jika dilakukan dosa, maka dilipat gandakan dosa itu sebagaimana dilipat gandakan pahalanya. Yang ni tak mau ni, wal'ayazubillah. Satu dosa kecil pun kita buat di sana, kita tak senang hati orang, kita kata ke orang kita tak puas hati, Allah Akbar, diganda. Ganda berapa tu? 100,000, wal'ayazubillah. Kalau lintas saja tak elok tu, pup, Allah Ta'ala bagi cash. Sebab macam itulah. Dan itulah di antara sebab
Ada riwayat mengatakan itulah di antara sebab apa? Sebab Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, yang mana itu kawasan luar daripada tanah, bukan duduk di kota Mekah tu, duduk di sana. Di antara riwayat mengatakan kenapa dia duduk di sana, dia tak duduk di tanah haram, kerana dia takut hak ni dosa ganda tu yang dia takut tu. Bukan dia tak datang. Dia takut yang ni, takut gandaan ni, hak tak elok tu. Allahu Akbar. Itu baginya. Ada riwayat mengatakan, wallahu ta'ala alam. Jadi ingatlah bila kita pergi sana, memang kita doaim pahala, tapi ingat jaga elok, cakap elok-elok, semua elok-elok. Itulah latihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, supaya nanti bila balik tanah air kita, insya-Allah kita menjadi yang terbaik, seperti mana kita dilatih. Orang dilatih dalam tentera macam mana? Dia keluar dah pencin, masya-Allah tabarakallah, sebagai seorang yang terlatih. Macam dia dulu, disiplin dah, apa dah. Minta maaf lah. Dilatih. Kan ada setengah orang keluar kan, rambut tetap, tak boleh panjang semua, tak mau, semua clear. Disiplin 24 jam. Kan? Ada setengah orang habis-habis tu merdeka. Mukminin disebutkan satu riwayat, bahasanya Kaabah di akhirat nanti akan diarak seperti pengantin perempuan. Masya Allah. Setiap orang yang telah berhaji kepadanya akan kelihatan bergayut di tabir-tabirnya sambil berjalan bersama-samanya sehingga mereka masuk ke dalam syurga. Ini gambaran yang disebut dalam kitab Bimbingan Mukminin, ada sandarannya yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Okey, teruskan. Semestinya akan pergi ke Madinah, betul tak? Boleh tak kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kita tak pergi Madinah? Boleh tak? Sah tak umrah kita, haji kita? Sah, betul? Pasti sah. Tapi Madinah. Mereka pergi sebab apa? Sebab adab. Dekat dah dengan Nabi walaupun 500 km tapi pergi sebagai ta'adduban, adab kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bila kita pergi ke sana, kita kena buat apa? Ingat, mereka pergi dengan niat untuk menziarahi Nabi SAW dan bersembahyang di Masjid Nabawi bagi mendekatkan diri kepada Allah. Itu niat kita apabila kita pergi ke Madinah. Kalau kita terbang daripada sini ke Madinah, niat dalam hati nak pergi ziarah Nabi dan nak pergi. Kalau daripada Mekah pun sama. Sebelum sallallahu alaihi wasallam, itu kita minta, ya Allah, rezekikan aku supaya aku boleh menziarahi. Sesungguhnya satu solat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali solat di tempat lain. 1000 macam tadi dah, 100,000 ni 1000. Banyak tuan-tuan, 1000 ni sebulan dapat berapa dah? Ada orang tu, apatah lagi pahala, duit akan habis, tetapi pahala ni insya-Allah banyak. Alangkah beruntungnya jika dapat ke sana, dan lebih beruntung lagi jika dapat berulang kali. Banyak rezeki dia pergi, niat elok-elok. Ada orang tak ada duit, berhasrat nak pergi, tak sampai mati, dapat pahala.
3-4 bulan sekali, 3-4 bulan sekali. Ada tiap-tiap bulan sekali. Mutawif kan? Kena bawa orang tiap-tiap bulan dia pergi sampai orang kata kau ni kan? Tanya tak boring kah? Kalau dia kata boring, tak pergi dah tahun depan. Tapi dia tak berani nak kata boring. Seronok. Bukan senang. Walau itu pergi ke sana adalah panggilan dan anugerah. Bukan semestinya ada duit, tak ada duit pun boleh pergi. Macam mutawif tu bukan ada duit sangat. Tapi pun tak semestinya boleh pergi. Sebab apa? Halangan kerja masa. Dia ada duit banyak tapi dia tak boleh pergi. Sekali-sekala aja dia boleh pergi. Jadi itu semua panggilan daripada Allah. Kita berdoa, ya Allah, panggil aku, jemput aku supaya aku dapat beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Cukup dekat itu saja perbicaraan kita. Cuma kita berada di sana buat amal ibadat elok-elok yang terbaik. Dia punya parti dia yang kita sebut tadi. Cuma amalan yang kita buat. Itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.